Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq lidhhirahu 'ala ad-dini kullihi walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Salawatullahi wa salamuhu 'ala hadzal nabiyil karim wa imamil muttaqin wa qaidid du'akil mujahidin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma 'allimna ma jahilna wanfa'na bima 'allamtana waj'alna minal mukhlisin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin, amma ba'd. InsyaAllah tuan-puan, kita seperti biasa kita akan mulakan terlebih dahulu kitab yang pertama kita, iaitu kitab fiqh. Kita akan sambung Sulamus Sibyan, muka surat 47 46. Okey, okey. 46 tuan-puan, tajuk dia niat bagi orang yang sentiasa berhadas. Okey, itu masuk topik baru. Kita dah selesai 6 fardu wudu. Kita dah selesai tuan-puan 6 fardu wudu. Okey, fasal fardu wudu itu dah settle, kita bincang ada 6 juzuk ataupun 6 fardu ataupun 6 rukun. Hari ini pula kita nak masuk sedikit info tambahan dalam kitab kita ini, khusus untuk orang yang special case. Bagi orang yang ada masalah tertentu, ada cara tambahan peraturan mengambil wuduk. Ada peraturan tambahan mengambil wuduk yang mesti kita tahu. Kalau kita tak follow dia punya peraturan tambahan ini, menyebabkan wuduk kita tidak sah. Wuduk kita tidak sah walaupun kita dah lengkap 6 fardu wuduk orang yang normal sebelum daripada ini. 6 fardu wuduk itu untuk orang yang tidak ada masalah ataupun tidak ada penyakit. Ini pula kita nak bincang bagi orang yang ada penyakit tertentu, bagaimana cara untuk mereka mengambil wuduk. Fardu wuduk itu kita dah tahu. Sama saja orang yang normal yang tak ada penyakit macam kita, cukup dan lengkap ataupun sempurnakan 6 fardu wuduk. Dan orang yang sakit, ada isu tertentu, ada kes tertentu, mesti tambah peraturan baru. Ini kita nak bincang lagi. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala, niat bagi orang yang sentiasa berhadas. Dia nak bincang lagi ni tuan-puan, dia fokus kepada niat sahaja. Adapun tata cara tambahan kita dah bincang sebelum daripada ini. Tata cara tambahan bagi orang yang berhadas ini ataupun daimun hadas ini, dia kena buat peraturan tambahannya ialah, pertama kena tunggu masuk waktu terlebih dahulu. Contoh tuan-puan, apa daimun hadas ini, kita spesifik tajuk ni. Daimun hadas ini terma. Terma merujuk kepada orang yang ada masalah ataupun penyakit tertentu. Penyakit dia ini hadas sentiasa keluar. Hadas dia ataupun sebab bagi hadas sentiasa keluar. Jadi apabila hadas tuan-puan, hadas kecil, jadi apabila hadas kecil keluar, kita panggil orang itu tak ada wuduk ataupun batal wuduk. Jadi dia kena ambil wuduk. Macam kita ni, okey, normal, kita kentuk tuan-puan, kita terus ambil wuduk. Jadi kentuk itu perbuatan menghilangkan ataupun perbuatan menyebabkan kita akan ada hadas. Itu dipanggil orang yang ada hadas.
Cuma kita nombor sebab apabila kita berkentut, kita ada masa untuk sempat lengkapkan wuduk kita. Hadas itu dia tak keluar. Tapi ada orang tertentu, dia panggil dibalai ataupun musibah ke atas dia, sentiasa keluar hadas, ataupun sebab bagi hadas itu sentiasa berlaku ke atas dia. Contoh apa tuan-tuan? Contoh, dia sentiasa keluar angin, sama ada melalui faraj dia, ataupun melalui zakar dia, ataupun melalui dubur dia. Orang panggil sentiasa angin keluar, kita panggil kentut lah, sentiasa kentut. Jadi apabila dia ambil wuduk, tak sempat habis wuduk, dia akan keluar angin. Itu dia panggil orang yang sentiasa berhadas. Dalam terma dia dipanggil daimun hadas. Terjemahan dia orang yang sentiasa berhadas. Maksud apa? Maksudnya sebab bagi hadas itu sentiasa berlaku atas dia. Contoh pertama iaitu orang yang sil rihun. Sil rih iaitu angin sentiasa keluar melalui dubur dia. Sedia ketuk pop. Jadi macam mana dia nak ambil wuduk, nak mengangkat hadas sedangkan hadas sentiasa keluar? Ini ada cara peraturan dia. Cuma hari ni dia tak jelas cara itu, cuma dia fokus niat saja. Jadi kita ulang balik cara, tuan-puan. Cara yang pertama, dia ambil wuduk macam biasa, basuh muka, tangan hingga siku, sapu kepala, basuh kaki, sama macam biasa. Cuma peraturan tambahan, pertamanya tunggu waktu masuk terlebih dahulu. Dia jangan prepare, maksudnya jangan ambil wuduk awal. Contoh Zuhur 1.20, pukul 1 dia dah ambil wuduk, tidak sah wuduk dia. Kenapa? Kerana dia ini special case. Dia orang yang sentiasa keluar ataupun berlaku sebab bagi hadas. Angin keluar sedia. Contoh yang kedua tuan-puan, dia panggil silbul. Ini nama bagi penyakit. Tadi silrih, angin keluar selalu. Yang kedua silbul, iaitu air kencing sentiasa menitis. Tak sempat untuk dia habiskan sembahyang dia, air kencing akan keluar. Contohlah tuan-puan, dia sembahyang 5 minit, dia perlu masa untuk solat 4 rakaat, ataupun 7 minit 4 rakaat. Tak sempat 7 minit, air kencing dia dah menitis. Macam mana dia nak buat? Tata cara diperuntukkan dalam mazhab kita untuk lakukan bagi orang yang ada masalah ini. Dia kena follow peraturan ambil wuduk ini. Pertama, dia kena masuk waktu dulu. Yang kedua, dia tak boleh ambil wuduk terus, tak boleh, tak sah. Masuk waktu, yang kedua dia kena follow apa? Yang keduanya, dia kena basuh tempat keluarnya najis. Kalaulah keluar air kecil menitis sedia ni, tak menitip ni, kena basuh terlebih dahulu. Dan dia kena tahafuz. Tahafuz ni apa? Tahafuz ni dia kena balut, kemas. Tak kisahlah nak pakai pampers boleh, asalkan balutan itu menepati piayawan. Apa piayawan diperuntukkan? Kadar balut itu, ketebalannya mesti zon hati kita tak menyerap keluar. Walaupun dia menitik air itu, dia tak meresap keluar. Itu ketebalan, kadar mana yang kita akan tahu sendirilah. Kadar titisan air banyak ni mesti tebal mana. Kalau dia balut biasa, menitis, meresat keluar, maka tidak sah. Ketika dia solat, tiba-tiba kerana dia balut nipis sangat, tiba-tiba meresap air kencing itu ke balutan, tidak sah. Kena buat balik. Itu kedua. Yang ketiga, peraturan yang ketiga, selepas dia balut, yang ketiganya ialah segera. Ini dia tak boleh delay. Dia peruntukannya adalah mualah itu wajib. Segera kena ambil wuduk. Pertama basuh, yang kedua tahafuz. Tahafuz ni mana balut, kemas. Dan yang ketiganya segera mengambil wuduk.
Tak boleh tangguh sembam dulu, buat kerja lain dulu, tak boleh. Yang ketiga, mesti mengambil wuduk segera. Antara apa tu mualak tu? Antara masuk waktu dengan dia, antara masuk waktu, antara dia punya bersih, dia punya balu, kena segera mengambil wuduk. Okay, yang keempat, dia ada 4 peraturan. Yang keempat, setelah dia ambil wuduk sempurna, segera, tak boleh juga delay. Mualak wajib segera solat. Selepas dia ambil wuduk, tiba-tiba jumpa kawan, sembang dulu, maka ulang balik. Ulang balik langkah pertama, ulang balik bersih, buka balik balutan dia, pamper dia tu kena bersih balik, balut balik. Sebab dia tak ikut peraturan mualat. Mualat itu bukan sunat, wajib. Lepas tu tak boleh delay, segera. Jadi 4 itu yang tak termasuk dalam peraturan 4 itu ialah mualat. Mualat itu wajib, bukan sunat. Mualat itu maksudnya mesti susunan itu segera. Antara balut, bersih, balut, kemudian ambil wuduk dan sembahyang. Cuma ada orang tanya Tuan, nak solat kan lepas kita ambil wuduk kan segera kena solat. Tak boleh sembam, tak boleh delay. Tak boleh tak kalau nak tunggu imam tak sampai lagi. Bila tak qomat, imam tak ada. Kena imam sakit perut tuan-tuan, 10 minit baru sampai. Selepas azam tu, boleh tak tunggu 10 minit? Kan kata tak boleh, tak boleh delay. Jawab dia tuan, boleh menunggu sekiranya ada kaitan dengan sembahyang. Ada maslahat sembahyang, boleh, tak dikira dia delay. Apa kaitan dengan sembahyang? Menunggu bila qamat, menunggu imam, itu kaitan dengan sembahyang, boleh tu, boleh delay. Boleh dia lambat. Sepatut tak boleh lambat kan? Tapi kalau ada kaitan dengan sembahyang, boleh. Tak semestinya dia ini tak boleh ikut imam. Lepas ambil wuduk, segera kena sembahyang seorang diri. Nak tunggu imam lambat, bila qamat lambat, kena sembahyang seorang diri. Tak. Dia tak luput sembahyang jemaah bagi orang yang ada masalah tertentu ini. Itu 2 contoh kita bagi tadi. Ada contoh yang ketiga tuan-tuan, dia nama dia adalah silsil dam. Tadi silsil rih, silsil bul, silsil dam. Silsil ini, dam ini apa dia? Darah sentiasa keluar, tak sempat untuk dia sempurnakan sembahyang. Darah apa ni? Darah istihadah bagi perempuan. Darah istihadah bagi perempuan. Jadi macam mana cara dia nak buat? Sama. Dia kena bersih dulu, kemudian balut, kemas, kemudian ambil wuduk dan segera sembahyang. Okey. Yang kita nak fokus tuan-tuan, bagaimana niat dia. Tata cara dah tahu ni, 4 langkah yang mesti ikut ni. Ketika kita nak niat, macam mana cara? Itu. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala. Adapun orang yang sentiasa berhadas, keluar selalu hadas, darah keluar selalu, air kencing keluar selalu, angin keluar selalu, maka tiada sah ia niat mengangkat hadas. Dia tak boleh niat ambil wuduk tuan-tuan. Tak boleh niat saja aku mengangkat hadas kecil kerana Allah Ta'ala. Sebab angin keluar selalu. Pop, angin keluar. Dia kena niat macam mana? Hanya wajib ia niat mengharuskan sembahyang. Dia nak niat membolehkan dia sembahyang. Sebab hadas tu, sebab bagi hadas keluar selalu. Darah duk menitis selalu, air kencing duk menitis. Dia panggil kecil tak lawah. Dia masalah prostat lah ni. Kecil tak lawah. Sebab kena jaga. Prostat ni kena jaga awal, orang lelaki lah. Biasanya kecil tak lawah ni, kalau ikut dia punya sejarah, dia tendensi risiko tinggi adalah kaum lelaki berbanding perempuan. Kecil tak lawah dia panggil. Salah satu faktor tuan-tuan untuk orang muda lah, cara penjagaan prostat orang muda. Dia tak boleh macam cycling, duduk atas motor, geng Grab, Korea kan. Dia atas motor je kerja dia. Jangan dia berhenti. Dia berhenti solat, makan. Jadi atas motor.
Dia tekanan dia punya prostat kita, dia tak boleh lebih daripada 2 jam. Ini cara penjagaan enjin kita. Dia macam enjin lah. Dia jangan lebih tekan lebih. Masuk lebih ni lama. Sebab tu kita duduk di office pun tuan-tuan, kalau sejam cantiknya bangkit berdiri berjalan sekejap duduk balik. Dia tak boleh duduk dalam jangka masa yang panjang. Sebab memang Allah ciptakan setiap sendi dan tulang kita 360. Ilmu falak, ulama falak kata Allah ciptakan sendi dan tulang sebanyak 360. Dia perlukan pergerakan. Sebab tu Nabi tuan-tuan, kalau tengok habit Nabi, dia sukakan kepada aktiviti pergerakan. Nabi dia banyak bergerak. Dia berjalan pun sederhana, tak slow, tak cepat, pantas. Jadi prostat ini untuk mengelak sil-sil bol kecil tak lawas. Selain daripada pemakanan tuan-tuan, kita kena elakkan daripada duduk yang lama. Okey, kita sambung niat. Wajib ia niat mengharuskan sembahyang dan umpama sembahyang. Mengharuskan sembahyang, mengharuskan sembahyang sunat, mengharuskan sembahyang fardu, mengharuskan pegang Quran. Dia akan susun bagaimana cara niat, mengikut ranking dia, martabat dia. Maka iaitu niat orang yang da'i muhadath ini 3 martabat. Kita boleh pilih. Kita boleh pilih antara 3 ini, nak berada pada martabat mana. Ketika mana kita nak ambil wuduk itu, untuk apa wuduk kita ini? Untuk sembahyang fardu, untuk sembahyang sunat, ataupun untuk baca Quran ataupun pegang Quran. Kita tengok kita punya kegunaan wuduk itu. Okay, dia ada 3 martabat berdasarkan kepada fungsi ataupun kegunaan wuduk. Martabat yang pertamanya daripada 3 martabat. Martabat bahasa Arab lah, bahasa kita dipanggil 3 peringkat, 3 level bahasa Inggeris. Niat mengharuskan sembahyang fardu ain. Yang pertama ini martabat yang tertinggi, niat yang tertinggi, iaitu untuk mengharuskan sembahyang fardu ain, yakni sembahyang wajib. Maksudnya sembahyang 5 waktu dan sembahyang wajib lah. Jika fardu tu kifayah, itu dia berada pada kategori sunnah. Dia tak masuk dalam martabat wajib. Fardu ain saja masuk martabat pertama. Fardu kifayah ni contoh sembahyang jenazah. Sembahyang jenazah itu fardu kifayah, bukan fardu ain. Maka dia tak termasuk level pertama. Dia boleh ambil wuduk dengan niat martabat yang kedua untuk sembahyang jenazah. Martabat pertama ini mengharuskan sembahyang fardu ain ini hanya untuk sembahyang wajib. Ataupun tawaf fardu, tawaf wajib. Baik. Okey, dan martabat yang keduanya daripada 3 martabat, niat mengharuskan sembahyang. Sembahyang umum ni apabila dia itlak sembahyang merujuk kepada sembahyang sunat. Dia beza dengan kurban tuan-tuan. Dia setiap ibadat dia berbeza. Apabila kurban diitlakkan, dia jadi wajib. Apabila sunat sembahyang diitlakkan, dia jadi sembahyang sunat. Itu dia beza. Dia tak boleh samakan. Orang keliru tuan-tuan, dia samakan antara cara niat sembahyang sunat dengan niat kurban sunat, beza. Apabila kita itlak sembahyang, dia tak termasuk sembahyang wajib. Contoh kita kata aku sembahyang, dia tak sebut sembahyang fardu, maka tak jadi fardu, dia jadi sembahyang sunat. Di sebaliknya apabila dia itlak kurban, dia kata aku kurban, tak takyin sunat atau wajib, dia tak akan jadi kurban sunat, dia jadi kurban wajib. Itu dia beza nisbah walaupun sama. Sama apa? Sama ibadat. Ia ni pun ibadat sunat. Sembahyang pun ibadat sunat. Korban pun ibadat sunat. Tapi cara niat dia beza. Itu yang kadang-kadang banyak terlepas pandang tuan-tuan. Orang bermudah-mudah dengan niat korban sehinggalah tak jadi korban sunat. Itu bahaya. Dan atau sembahyang jenazah. Sembahyang jenazah ni dia berada pada kategori yang kedua, iaitu sembahyang sunat. Atau sembahyang sunat, atau tu benda yang sama tuan-tuan. Sembahyang yang pertama tu itlak, itu sembahyang sunat. Atau sembahyang jenazah, atau sembahyang sunat. Dan kata Asy-Syaikh Ramli,
dan Ibnu Hajar, khutbah Jumaat itu martabat yang kedua. Khutbah Jumaat tu wajib, tapi kata Ibnu Hajar dia berada pada martabat yang kedua. Maksudnya tuan-puan, menurut Ibnu Hajar, jadi apabila kita niat orang yang dai muhaddas ini, dia niat sembahyang sunat, dia boleh juga baca khutbah. Kalau dia niat sembahyang wajib, maka tak menjadi isu lah, dia boleh turun ke bawah. Nanti dia akan bagi formula cara niat. Dan martabat yang ketiganya, martabat paling rendah, cara kita nak niat ketika mana kita ambil wuduk bagi orang yang ada isu ni. Niat menharus sentuh Quran. Menharus ni makna membolehkan dia sentuh Quran. Kan orang tak ada wuduk kan haram dia sentuh Quran. Orang yang tidak ada wuduk haram dia sentuh Quran. Kita dah bincang sebelum daripada ni tentang sentuh Quran itu. Haram sentuh Quran. Maka macam mana dia nak membolehkan dia boleh sentuh Quran? Maka dia ambil wuduk. Dan wuduk orang yang berhadas, orang yang sentiasa keluar air kencing ini, macam mana niat dia? Maka dia boleh pilih niat nombor 3. Sebab dia bukan untuk sembahyang fardu, dia bukan untuk sembahyang sunat, dia hanya untuk pegang Quran saja. Dia boleh pilih. Ketika dia basuh muka, dia niat, aku mengharuskan wuduk ini ni untuk mengharuskan pegang Quran. Niat mengharus sentuh Quran atau tanggung, atau membawa Quran. Nak bawa Quran, tangguh tu mana membawa Quran. Sentuh ataupun membawa Quran. Dia pun baca Quran bagi orang tak ada wuduk, dia boleh baca, cuma makruh. Makruh tidak ada pahala. Bukan apabila dia nak baca Quran syarat kena ada wuduk. Syarat ada wuduk itu adalah syarat untuk dapat pahala. Semata-mata baca tak ada wuduk boleh, tak haram. Cuma jangan sentuhlah. Jangan sentuh Quran, jangan bawa Quran. Hanya dia tengok Quran, dia tak ada wuduk boleh, ataupun dia baca tanpa wuduk boleh. Ataupun martabat yang ketiga juga, atau sujud syukur. Jadi level yang ketiga untuk dia sujud syukur. Wuduk dia ini dia nak ambil bukan untuk sembahyang fardu, bukan untuk sembahyang sunat, tapi untuk sujud syukur. Boleh. Karena sujud syukur ini dia bukan sembahyang. Hanya ibadat yang menepati dengan sembahyang. Dia panggil ibadat yang sama syarat dan peraturan dengan sembahyang. Dalam terma syarak dia panggil ibadat yang makna, ataupun ibadat yang menepati dengan makna sembahyang. Kalau bertemu dengan kita Arab, kita bertemu satu istilah dia guna, ibadat sembahyang atau benda yang pada makna sembahyang. Itulah dia. Benda yang pada makna sembahyang ini, iaitu ibadat yang menepati peraturan sama dengan solat. Peraturan nak buat dia sama dengan solat. Kena tutup aurah, kena hadap kiblat, kena takbir, kena ada wuduk. Apa dia? Antaranya sujud syukur, sujud tilawah, tawaf, baca khutbah. Kesemua ini dipanggil ibadat yang sama dengan sembahyang. Dan sujud tilawah, sujud syukur, sujud tilawah. Dan pada orang yang hadas besar, niat mengharuskan baca Quran atau berhenti dalam masjid, itu pun martabat yang ketiga. Orang yang berhadas besar, maka niat mengharuskan baca Quran. Nak boleh dia baca Quran. Sebab tuan-puan, orang yang hadas besar dia tak boleh baca Quran. Kalau hadas kecil boleh baca Quran. Tu beza dia. Contoh tuan-puan, dia tak ada wuduk, boleh dia baca Quran tanpa sentuh, boleh, tak haram, cuma makruh. Tapi kalau hadas besar, dia jima dan keluar mani, dia tak boleh baca Quran. Bukan saja sentuh, bukan saja bawa Quran tak boleh, bukan saja sentuh Quran tak boleh, baca dengan niat Quran pun tak boleh. Sebab apa? Sebab dia hadas tu besar, maka larangan juga besar. Larangan juga banyak. Tapi kalau sekadar untuk baca Quran,
maka boleh niat bagi orang yang kencing selalu keluar ni, menitis selalu ni, ataupun angin selalu keluar ini, dia boleh menharuskan baca Quran. Niat yang ketiga itu termasuk level yang ketiga kalau dia berhadas besar. Atau berhenti dalam masjid, dia nak duduk dalam masjid, sebab orang yang hadas besar dia tak boleh berada di masjid, tuan-tuan. Dia kena clearkan. Itu pun martabat yang ketiga. Habis. Kesimpulan dia nak buat, kesimpulan bagi niat 3 martabat ini. Maka niat martabat yang pertama, jadi maka tu dia panggil fa'ut tafsir. Dia nak menafsirkan setiap martabat itu. Niat martabat yang pertama itu harus sembahyang dengan dia dengan martabat yang pertama, satu fardu ain sahaja. Ini formula dia, tuan-tuan. Dia lebih kurang sama dengan tayamum. Tayamum ni formula dia satu tayamum, satu fardu sahaja, dan beberapa sembahyang sunat. Sama juga dengan orang yang ada penyakit, dia ambil wuduk mengikut prosedur yang diperuntukkan. Ini kita sebut, tuan-tuan, ada 4 peraturan tambahan tadi. Kemudian dipelaskan dengan cara niat. Dia kena follow cara niat. Dia pilih cara niat yang pertama, iaitu martabat yang pertama, maka dibenarkan untuk dia sembahyang fardu satu fardu saja. Maka niat martabat yang pertama untuk membolehkan dia sembahyang satu dengan dia dengan martabat pertama ni. Martabat pertama ni, tuan-tuan, dia niat apa? Dia niat ambil wuduk ini untuk membolehkan dia sembahyang fardu. Tak kisahlah fardu apa pun, zuhur, asar, tapi ingat satu fardu ain jua. Dia hanya dibenar atau dibolehkan sembahyang satu fardu sahaja. Walaupun tak batal wuduk dia, tak boleh. Serta harus dikerja dengan dia, yakni boleh dikerja, dilakukan dengan dia dengan martabat pertama itu sekalian perkara martabat yang kedua dan yang ketiga. Satu fardu sahaja dia boleh buat, dan dia boleh buat, dia boleh lakukan beberapa sunat, dan dia boleh pegang Quran, boleh baca Quran, dia boleh turun ke bawah. 3 martabat tadi, tuan-tuan, kita pilih martabat pertama, dia boleh lakukan martabat kedua dan ketiga. Atas dia boleh turun ke bawah. Dan niat martabat yang kedua itu harus dikerjakan dengan dia dengan martabat kedua, akan sekalian perkara martabat yang kedua dan yang ketiga. Kalau kita niat martabat yang kedua untuk membolehkan sembahyang sunat, dia hanya boleh buat martabat kedua dan ke bawah. Tak boleh dia nak buat martabat pertama. Contoh, tuan-tuan, dia ambil wuduk, darah duk keluar selalu. Bukan darah haid bagi orang perempuan. Kalau lelaki tadi sil-sil bun. Orang perempuan pula, tuan-tuan, selalu keluar darah istihadah. Ataupun juga kencing tak lawas lah. Ataupun yang banyaknya, tuan-tuan, apabila kita dah berusia, dia panggil silsil rih. Silsil rih ni angin sentiasa keluar, tak sempat untuk sembahyang. Dia ambil wuduk, niat apa? Niat membolehkan aku sembahyang sunat. Sunat duha, sunat qabliyah, ba'diyah, tahajud. Formula dia boleh buat sembahyang sunat, dan dia boleh buat martabat ketiga, sentuh Quran, bawa Quran, sujud tilawah, sujud syukur, tapi dia tak boleh naik ke atas, tak boleh buat sembahyang fardu. Selepas sembahyang sunat duha, wuduk masih ada, dia nak sembahyang zuhur, tak boleh. Kenapa? Kerana niat tadi dia pilih martabat yang kedua khusus untuk sembahyang sunat, bukan untuk sembahyang fardu. Itu cara dia. Dan niat martabat yang kedua itu harus dilakukan dengan dia dengan martabat kedua, akan sekalian perkara martabat yang kedua dan yang ketiga. Tiada harus, haram lagi tidak sah, sembahyang fardu ain dan tawaf fardu, tak boleh. Dan niat martabat yang ketiga itu harus dikerja, yakni dilakukan martabat yang ketiga itu segala perkara martabat yang ketiga sahaja. Tiada harus, ini haram lagi tidak sah, dikerja dengan dia dengan niat martabat yang ketiga itu segala perkara martabat yang kedua dan yang pertama. Itu formula dia. Yang ketiga dia tak boleh naik atas.
Yang kedua dia boleh ke bawah, tak boleh ke atas. Tapi yang pertama dia boleh ke bawah. Itu specialnya martabat yang pertama. Baik, tuan-tuan, sebelum kita nak masuk topik yang baru, iaitu sebab-sebab wajib mandi. Ini kita nak masuk sebab wajib mandi dan tata cara mandi. Kita dah belajar dah? Belum lagi. Dan kita akan belajar tata cara mandi. Kalau tak belajar lagi, saya tak ingat dah lepas ataupun tidak. Sebelum nak belajar sebab bagi mandi wajib, tuan-tuan, dia ada sedikit info tambahan dalam kitab kita ini. Sebelum masuk tajuk baru tu, ada info tambahan sedikit. Mungkin hari ni tak sempatlah masuk tajuk baru tu, tapi kita settlekan info tambahan itu. Dia punya note dia ataupun nota tambahan, tuan-tuan. Ini info tambahan untuk kita. Ini peringkat panggil apa, pertengahan, tuan-tuan. Kalau kita tahu dia punya maklumat tambahan ini untuk membantu kita memahami isu-isu di dalam fiqh. Ini antara kelebihan kitab kita ni, tuan guru kita ni, tuan-tuan. Dia orang mahir dan orang pakar dalam bidang fiqh. Banyak nota-nota tambahan yang dia akan selitkan dalam kitab dia ini untuk bantu kita memahami kaedah ataupun formula fiqh. Kita tengok. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala. Bab niat tadi saya tu, tuan-tuan. Kalau tak faham boleh tanya. Okey, ini satu kaedah, ini satu formula. Formula ni, tuan-tuan, sangat penting. Formula ni sangat penting untuk dipanggil cara kita nak memahami isu, apapun isu dalam fiqh. Ini antara kata kunci musannif atau tuan guru nak bagi kepada kita bagaimana cara kita nak berinteraksi dengan teks para ulama. Okay, ini satu formula. Tiap-tiap dikatakan la yajuzu. La yajuz dalam bahasa Arab, apa? Artinya tiada harus. Apabila tuan-puan bertemu dalam kitab tiada harus, tiada harum, tak boleh, tak boleh, tak boleh. Apa maksud tak boleh tu? Tu. Artinya tiada harus pada perkara akad atau perkara ibadah. Ibadat ni, tuan-puan, 4 rukun ibadat: sembahyang, puasa, zakat, haji. Dan ibadat ni pula ada ibadat khas, ada ibadat umumiyah. Ada ibadat yang khusus, yang nampak rupa ibadat. Ada ibadat yang am ataupun umumiyah, ibadat yang umum. Dia ada tata cara yang kita tak mesti tahu untuk jadikan dia ibadat. Asal dia harus, tapi boleh jadi sunnah, boleh jadi ibadat. Yang kedua, tuan-puan, kategori yang kedua, pertama ibadat, kategori yang kedua dia panggil akad. Kontrak, dalam bahasa moden dipanggil kontrak. Akad ni, tuan-puan, dalam bidang muamalat, dan yang kedua munakahat. Akad dia akan bertemu dalam bidang ekonomi, dan yang keduanya adalah munakahat, sistem kekeluargaan. Sebab tu ada akad nikah. Okey. Maka tu, apabila tak harus dalam bidang ibadah, tak harus dalam bidang akad. Ni akad jual beli yang tak harus. Akad riba tak harus. Apa maksud dia? Apa makna dia? Maknanya tiada sah. Makna dia tu yang kata tak boleh tu, maknanya tak sah. Dan tiap-tiap akad dan ibadat, walaupun ibadat sunat yang tiada sah itu haram. Jadi kaedah yang dia nak cerita pada kita yang ringkasnya, tuan-tuan, yang ringkas apa dia? Tiap-tiap ibadat dan akad yang tak sah haram. Kita pegang formula ni tu, supaya tuan-puan, formula ni dia boleh membangkitkan kesedaran kepada kita betapa pentingnya untuk ambil tahu setiap ibadah kenapa rizab dia tak sah. Kalaulah kita tak perbetulkan ibadah,
tak perbetulkan akad jual beli, akad riba dan sebagainya, menyebabkan rizaq dia tidak sah. Bukan saja tidak sah, tapi haram. Jadi kesimpulan tuan-puan, formula ringkas ni, tapi panjanglah dia ni, dia huraian sekali. Yang ringkasnya apa dia? Tiap-tiap ibadat dan akad yang tidak sah adalah haram. Sebabnya tuan-puan, kita duk macam biasa remeh je. Salam tak betul remeh. Dia tak tahu salam tak betul haram. Salam yang tidak sah haram. Sembahyang yang tidak sah haram. Sembahyang sunat yang tidak sah haram. Bagi salam Assalamualaikum, dia tak rasa bersalah. Dia tak rasa kesedaran wajib perbetulkan salam. Kenapa? Kerana salam bukan budaya. Salam bukan adat resam kita, walaupun dah jadi budaya. Tapi salam itu adalah ibadat. Ibadat sunat. Kalau tak sah, haram. Maka orang yang ramai, orang yang mengerjakan haram hari ni tuan-puan, walaupun kononnya dia buat ibadat sunat, Assalamualaikum, itu adalah haram. Kenapa? Kerana ibadat sunat yang tidak sah adalah haram. Itu formula dia. Maka maknanya tiada sah. Dan tiap-tiap akad dan ibadat, walaupun ibadat yang sunat, ibadat yang sunat, mana contoh ibadat sunat? Tadilah macam memberi salam tadi. Yang tiada sah itu haram. Habis tuan-puan, satu. Yang kedua, jadi kesimpulan formula pertama ni tuan-puan, dia nak pada apa? Naknya ialah tiap-tiap akad dan ibadat, ataupun tiap-tiap ibadat dan akad yang tidak sah adalah haram. Tu kita kena alert dengan ibadat yang kita nak buat. Walaupun sunat, kena perbetulkan. Sunat, ibadat sunat, tapi kalau nak buat, wajib kita buat dengan betul. Macam baca Quran lah. Baca Quran ini ibadat, tapi baca Quran yang tak betul itu adalah haram. Kalau nak baca walaupun sunat, kena baca dengan betul. Yang dekat dengan kita adalah kurban lah. Kurban tu sunat, tapi kalaulah kurban yang tidak sah, maka jadi haram. Maka jadi haram. Tengok pula formula kedua. Dan la yajuz pada perkara yang lain daripada akad dan ibadat, maka maknanya haram. Kalau lain daripada ibadat dan akad, maknanya haram. Seperti akad riba. Ini dia contoh balik. Ini dia seperti ini contoh akad. Bukan contoh lain daripada akad. Dia nak contoh akad. Seperti ni contoh akad, bukan lain daripada ibadat. Bukan lain daripada ibadat, bukan lain daripada akad. Mana contoh dia? Seperti akad riba. Maka iaitu akad riba yang tidak sah tu, tuan-puan, akad riba. Akad riba yang haram, yang tiada sah itu haram. Maka iaitu haram walaupun tiada ambil akad barang yang lebih itu. Walaupun dia tak makan riba tu, semata-mata akad itu adalah haram. Jadi riba ni tuan-puan, dia kena akad mazhab kita. Dia bukan berlaku tanpa akad. Kalau berlaku tanpa akad, itu berlaku dengan sebab lain. Dengan sebab mengambil sesuatu tanpa hak. Maksudnya tanpa kebenaran oleh syarak. Syarak tidak membenarkan dia mengambil harta orang. Tiba-tiba dia ambil, memeras ugu harta orang cara yang tidak dibenarkan oleh syarak. Haram juga. Itu tiada harus dengan mana haram. Kalau tuan-tuan tengok tadi,
Dan la yajuz pada perkara yang lain daripada akad dan ibadat dengan makna haram. Bukan dengan makna tidak sah. Dengan makna haram. Kalau itu bukan perkara akad, itu bukan perkara ibadat, tapi dia buat perkara yang bukan ibadat, bukan akad, cara yang tak boleh. Apa maksud tak boleh? Bukan tak sah. Tak boleh dengan maksud haram. Contoh tuan-puan, saya bagi contoh yang relate dengan ni. Saya bagi contoh, satu contoh tuan-puan, satu praktis melibatkan dua contoh. Satunya ialah contoh akad, yang keduanya tidak ada akad. Bukan akad, tapi haram juga. Bukan ibadat, haram juga. Satu contoh akad, akad yang tak betul, tak sah dan haram. Mana contoh tuan-puan? Ni. Seperti akad riba. Riba apa tuan-puan? Mudah contohnya, riba ni dia ada 4. Nanti bila ada kesempatan tuan-puan, kita buat daurah riba. Khusus intensif untuk riba, ada 4 tajuk. Bagi kita betul-betul hadam dalam minda kita riba. Sebut riba terus terbayang. Riba al-qardi, riba nasai, riba al-yadi, riba al-fadli. 4 itu bagi cair dalam minda kita dalam mazhab Syafi'i. Kita tak nak macam orang ini action lebih riba haram, riba haram. Nak apa riba pun dia tak kenal. Dia tahu interest haram, interest haram. Dia tak tahu bagaimana praktis riba, rupa riba, diri riba. Yang dia tahu interest haram, interest haram. Kenapa? Lebih, riba lebih, riba lebih. Itu yang dia tahu. Tak tahu belajar kat mana. Kalau tanya confirm tak belajar, hanya dia info-info dapat macam tu je. Itulah standard kita dalam agama hari ni. Walaupun standard macam tu tuan-puan, tapi jadi pahlawan dalam agama. Dialah bangkit mempertahankan agama dalam medsos, dalam media sosial. Orang-orang macam inilah tuan-puan ustaz jadian. Jadi ustaz, sekejap aja jadi ustaz. Tak ada autoriti mana, tak ada belajar kitab mana pun, terus jadi ustaz. Terus hukum interest haram. Beli kereta haram, beli rumah haram, semua haram. Yang dia buat tak apa dia kena terpaksa darurah. Tu guru saya kata kepala bapak dia. Guru saya dia kasar sikit, saya lembut lah tuan-puan. Kontrol lah kita orang muda kan. Orang tua tak apa. Dia kasar tu sebab zaman dia tu teruk sangat. Orang merosakkan agama. Kalau dia tak buat macam tu tuan-puan, lagi teruk agama. Itu dia kasar, dia agresif. Dia menekan orang-orang yang merosakkan agama dengan cara yang agresif. Itu Tuan Guru Haji Cik Al-Qadahi, seorang pahlawan dalam bidang fiqh, dan dia juga pahlawan dalam bidang silap. Dia terror silap tu. Jadi riba ni tuan-puan begini, dia ada 4 riba. Saya nak bagi contoh satu je kat tuan-puan lagi, supaya tuan-puan tergambar. Riba ni begini. Lepas tu interest mana ribanya? Kena tahu dulu makna riba, barulah relate dengan interest tu. Riba tuan-puan ada 3. Pertama riba al-fadli, riba al-yadi, riba nasai. 3 ini berlaku dalam jual beli sahaja, tak berlaku dalam pinjam meminjam, tak berlaku dalam akad lain mazhab kita. Tapi mazhab lain dia ada. Itu yang kita duk pening tuan-puan. Mazhab lain dia berlaku juga dalam pinjam meminjam. Itu pening. Dan riba yang keempat ni ialah riba al-qardi. Ini yang kita nak bagi contoh. Riba dalam transaksi hutang. Berhutang ada riba. Riba hutang. Tapi kalau tak berhutang tuan-puan, tak berlaku riba. Kena akad hutang. Macam mana cara dia tuan-puan? Yang kata akad riba al-qardi ni, iaitu kullu qardin jarra naf'am lil muqrid. Kullu qardin jarra naf'an lil muqrid. Apa maksud dia tuan-puan? Satu akad, kena ada akad. Lepas tu kita bincang akad ini, kena ada kontrak, kena ada akad ijab dan qabul. Kalau tidak ada ijab dan qabul, tak jadi riba al-qardi dalam mazhab kita. Tapi mazhab lain, ya, jadi riba. Tapi kita fokus mazhab kita dulu, mazhab Syafi'i dulu. Jangan duk terkeliru Maliki dan Hanafi, biar dulu.
Mereka mudah untuk jadi riba. Ya, biar kita tengok mazhab kita. Sebab kita tak boleh memaksa orang untuk bertukar kepada Maliki, walaupun Maliki interest itu riba di si Maliki. Hanafi interest itu riba, tetapi mazhab Syafi'i tidak semudah itu riba. Kena tengok praktisnya. Kena tengok praktis. Saya ulang balik tuan-puan, praktisnya nak nilai sebelum praktis kena tahu dulu dia punya makna. Satu akad. Apabila sebut akad, kena ada ijab dan qabul. Akad apa dia? Akad memberi hutang. Itu dipanggil kullu qardin. Tiap-tiap akad memberi hutang. Jarra naf'in. Jarra iaitu yang disyaratkan manfaat ataupun benefit. Saya hari ni tak nak jelas detail tuan-puan. Saya nak jelas ringkas saja. Kalau detail memanglah dia ada siap bagi dengan kata kunci semua. Tak, hari ni ringkas saja. Nanti kita akan buat daurah topik untuk detail ni. Jarra naf'an lil muqrid. Satu akad yang disyaratkan manfaat. Dia syarat dalam akad itu kena ada manfaat, kena ada benefit. Untuk apa manfaat ini? Untuk siapa manfaat ini? Lil muqrid, untuk orang yang memberi hutang. Manfaat ini umum tuan-puan, bukan saja duit, bukan saja interest, umum. Sama ada manfaat itu dalam bentuk duit, sama ada manfaat itu dalam bentuk kerah tenaga. Tak kisah, dia umum manfaat ini. Bukan duit saja, bukan lebih saja. Kita duk faham lebih. Ya, lebih itu juga manfaat. Tapi kena ada akad, disyaratkan manfaat, ataupun disyaratkan, mudah kita faham, disyaratkan bayar lebih kepada orang yang memberi hutang. Itu ringkas. Kalau ada detail lagi tu pun dia ada lagi lah. Ghaira nahwin rahnin illa idza syurita fi indana. Panjang takrif dia dalam kitab Tahrir Syarqawi, jelas dalam kitab I'anatut Talibin, statement yang sama, nas yang sama, dia sebut, dia quote clause yang sama tuan-puan. Tak ada beza pun dua-dua kitab ini. Tapi kita nak jelas ringkas tu tuan-puan, satu akad, satu perjanjian ijab qabul itu mensyaratkan bayar lebih yang mesti diterima oleh orang memberi hutang. Saya syarat bayar lebih ataupun syarat manfaat lain, tak kisah, yang mesti diterima oleh orang yang memberi hutang, maka itulah ribal qardi dalam mazhab kita. Contoh macam mana tuan-puan? Ni praktis. Contohnya Bayuk, saya cakap Bayuk, saya nak berhutang dengan Bayuk 10,000. Hutang tak kisah, tapi saya nak mudah tuan-puan nampak, saya nak bagi hutang duit je. Dia hutang tak semesti duit, boleh hutang kereta, boleh hutang makanan. Tapi kita nak fokus mudah nampak tuan-puan hutang duit. Bayuk kata boleh ustaz bayar 10,500. Saya qabul, saya terima, saya kata ya. Dia ijab, saya qabul, ya. Maka semata-mata apabila ya saja, qabul saja, jadilah akad qardi haram, dosa besar. Walaupun saya tak ambil lagi, Abayuk dia tak ambil lagi duit yang saya bayar lebih, belum ambil lagi. Baru akad langkah pertama, selesai akad, saya belum lagi bayar 10,000 dan saya belum lagi bayar interest pada dia, dah haram semata-mata akad. Itu dipanggil kaedah dia, setiap akad yang tidak harus adalah dan tidak sah dan haram. Haram apa? Haram akad itu. Yang kedua, apa haram implikasi daripada akad? Haramnya dia menggunakan barang yang haram ataupun interest itu haram dia guna. Akad itu pun dah haram, interest dia makan tu haram. Kalaulah tuan-puan kita ada perjanjian hutang yang ada perjanjian, nampak tak? Tapi kalau hutang tanpa ada perjanjian, dia bayar lebih, maka lebih itu bukan riba.
Ada kalanya hutan ini sunat bayar lebih, ada kalanya wajib bayar lebih, ada kalanya makruh bayar lebih, ada kalanya haram bayar lebih. Ada 4 hukum membayar hutan yang disebut dalam kitab Fathul Wahhab, yang disebut dalam kitab Matla'ul Badraini wa Majma'ul Bahrain, yang disebut dalam risalah riba bagi Tuan Guru Haji Ci Al-Qadahi. Kita duk nampak bayar hutan ni haram saja. Dia ada yang wajib bayar lebih, dia ada sunat bayar lebih. Sunat bayar lebih macam mana tuan-puan? Tidak berlaku dalam akad. Abayuk tak cakap pun pada saya, ustaz saya beri 10,000, ustaz bayar 10, tidak ada riba. Tapi saya bayar kepada Abayuk sehingga 11,000, 1,000 lebih itu adalah sunat bagi saya lebih. Ini disebut dalam risalah riba bagi Tuan Guru, dan dia kemukakan nas bayar lebih, dan dia kemukakan formula. Ulama buat formula. Al-jaza'u, pemberian itu, pembalasan itu, pembalasan yang baik. Al-jaza'ul ihsan huwal ihsan. Ini formula asal daripada ayat Quran. Balasan baik itu tuan-puan adalah pemberian. Balasan baik itu, orang buat baik kepada kita mesti dibalas dengan baik. Baik dia orang bagi hutan, ya, apa kita nak balas? Balas baik pada dia. Balas baik kepada dia. Apa yang kita nak balas? Bayar itu balas wajib. Yang baik itu, lebih itu dibalas, dikira balasan baik. Itu satu contoh, habis, maka iaitu haram walaupun tiada ambil akan barang yang lebih itu. Dan setengah manusia yang kena perdaya, yang kena tipu daya syaitan, mereka kata riba itu tiada haram. Kita ambil riba, buat apa-apa maslahat muslimin, buat kebajikan orang Islam, jangan ambil untuk kita. Maka ini orang kena tipu daya syaitan. Maka riba itu haram dengan semata-mata akad. Jangan kata tak ambil, semata-mata akad tu haram. Dan juru tulisnya, juru tulis riba haram, dan saksinya saksi riba haram. Dan lagi berkata syaitan, haram riba itu jika diambil lebihnya berganda-ganda. La ta'kulur riba ad'afan mudha'afah. Jangan ambil berganda lebih. Kalau interest tak banyak boleh ambil. Ini pun syaitan juga. Dia tak kisahlah interest kecil tak kecil, disyaratkan lebih tu tuan-puan, tetap riba kalaulah ada lebih walaupun sikit. Contoh tuan-puan, hutan 1,000, dia syarat bayar lebih dalam akad hanyalah RM1 saja pun riba. Dia tak boleh langsung akad syarat manfaat, tak boleh. Kenapa punca dia ataupun tak boleh? Islam tak membenarkan. Kerana akad qardi, akad hutan termasuk akad kebajikan. Maksud apa kebajikan? Akad hutan yang untuk bantu orang, bukan akad yang berorientasikan keuntungan. Tak boleh mengambil untung walaupun sedikit. Jangan kata 1%, 2%, 3%, sedikit pun tak boleh ambil untung. Kenapa? Dia bukan akad untung. Kalau nak ambil untung, tukar. Jangan bagi hutan, tukar kepada akad lain. Sebab itu tuan-puan beli kenderaan cara Islamik produk, dia tidak memberi hutan kepada kita, tetapi dia jual beli secara hutan. Boleh. Kenapa? Kerana jual beli secara hutan itu adalah akad yang berorientasikan keuntungan. Dipanggil akad yang ada manfaat, akad yang ada benefit. Ini kena mengaji dalam bidang muamalah. Nanti kita buat daurah tuan-puan, barulah nampak jelas. Daurah riba ni tuan-puan, kalau baca sekali 4 renih riba, baru pening baru. Baca 2 kali itu ubah separuh pening hilang. 3 kali khatam barulah nampak sikit-sikit, bukan nampak clear lagi. 3 kali khatam baru nampak. Tanya kita memang nampak je, sekali kata nampak dah. Tapi tanya riba nasak yadi, tak boleh beza lagi. Riba dengan nasak dengan yadi, riba bertangguh dengan riba tak qobah pun tak tahu mana hala lagi. Riba ni agak susah juga tuan-puan kalau kita betul-betul belajarlah.
Yang paling mudahnya adalah baca dia tahu lebih interest riba, itu mudah. Jadi mazhab Syafi'i tuan-puan tak semestinya interest itu riba. Kena tengok akad dia, ada akad ataupun tidak. Kalau tidak ada akad, tiada lafaz, main hulu-hulu je buat pinjaman peribadi, tak ada akad pun. Agreement itu mana ada lafaz ijab qabul, agreement lain. Agreement tu persetujuan duk main sign je. Selok sign, tak baca, haram pun tak baca pun. Juru salesman nak macam kita beli kereta tu kan. Ada 12 agreement. Dia punya term of condition tu tuan, tak baca pun. Salesman kata sini ban. Sign, ban sini ban, sign. Tu je kerja dia, sign je, bukan dia baca pun. Nak bahasa Inggeris. Mampu kita tak baca. Lepas tu mana yang kata akadnya? Dia tak tahu akad apa dia. Akad itu ialah perjanjian ijab dan qabul. Tu maksud akad. Aqdul bainar apa panggil apa? Aqdun bainal ba'i wal mushtari. Aqdun bainal qarid wal qardi wal muqtari. Yani akad itu ialah perjanjian antara orang yang memberi hutang dan orang yang menerima hutang. Itu dipanggil akad. Ada lafaz qabul dan ada lafaz ijab. Melekan tulis tuan. Kalau tulis pun dikira ijab juga. Tulis. Okey, saya Azhar bin Ramli memberi hutang kepada pihak Aban Ayub Bintan dengan jumlah 10,000 dan bayar jumlah yang sama. Dikira akad. Sebab akad bertulis termasuk kinayah. Tulisan termasuk lafaz kinayah. Habis. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala. Tabihkan info dia tuan. Jika diambil lebihnya tiada sampai berganda, maka katanya tiada haram. Na'udzubillahi min zalik. Bahkan jadi riba tiap-tiap hutang yang diambil manfaat bagi yang memberi hutang, sama ada banyak atau sedikit, tetap jadi riba. Seperti contoh disuruh, contoh apa ni tuan? Contoh benefit, contoh manfaat, benda yang kita nak kerah, kita dapat daripada orang yang memberi hutang, bukan duit saja. Contoh apa? Seperti disuruh bayar di bank. Bayuk kata, ustaz, saya bagi ke ustaz hutang 5,000 dengan syarat bawa saya pergi di bank, ataupun dengan syarat kita tunggu di bank. Tak boleh kita mensyaratkan apa-apa manfaat untuk kita. Benda yang mudah untuk kita tak boleh. Maknanya kenapa Islam sangat adil tuan? Kalau you nak beri hutang pada dia, jangan mengambil sedikit pun kesempatan. Jangan kerah tenaga dia. Sebab kita nak buat kebajikan, nak bantu dia, nak pahala. Jangan nak mudahkan kita. Ni biasa, dah nak hutang sangat. Pandai-pandailah. Pergi ambil di bank. Tak boleh. Itu syarat untuk memudahkan kita. Melainkan bukan syarat untuk memudahkan. Memanglah duit kita itu dah berada di bank, saya akan ambil duit di bank, saya tunggu di bank. Itu lain. Seperti disuruh bayar di bank kerana takut perampas. Itu manfaat dia. Dia ada sebab kenapa suruh bayar di bank. Kerana takut perampas atau lain daripada perampas. Tetapi istidrak jadi riba. Tetapi tiada jadi riba, melainkan yang jadi riba itu apabila disyarat di dalam akad. Kalaulah syarat ni tak sebut dalam akad, tak jadi riba. Contoh macam ni tuan-tuan. Mazhab Syafi'i tak jadi riba, Maliki jadi riba lah. Kita tak bincang mazhab lain. Yang orang duk cerita interest riba mudah tu walaupun tak ada akad, itu mazhab Maliki. Mazhab kita dulu. Contoh tuan-tuan. Contoh, Bayuk kata kat saya, ustaz nak hutang 10 boleh tapi ustaz bayar 11K. Saya pun tak kabul pun. Dia cerita je, saya tak kabul. Dia kata malam ni ustaz datang rumah saya. Ketika saya datang rumah Bayuk, dia hulur tanpa ada ijab kabul. Saya ambil, tak ada ijab pun. Maka itu tidak menjadi riba. Cuma dia mensyarat bayar lebih itu di luar akad, itu adalah makruh dalam mazhab Syafi'i. Makruh. Tidak ada pahala. Saya bayar lebih itu tidak ada pahala. Kalau dia tak syarat tuan-tuan, saya bayar lebih kerana kerana saya punya keinginan untuk dapat pahala sunat, dapat pahala sunat. Tapi oleh kerana dia syarat di luar akad,
makruh, lebih itu tak dapat pahala. Asal lebih dapat pahala. Kalau tak syarat, ikut saya lah, nak bayar lebih berapa pun dapat pahala. Tiba-tiba bayuk syarat luar akad, saya tak kabul, waktu terima tuan-puan senyap saja, maka tidak jadi riba dalam mazhab Syafi'i. Itu adalah praktis yang makruh. Tapi dalam Maliki riba. Kaedah Maliki al-ma'lun kal masyrub, maklum tahu dah dia akan menetapkan bayar lebih, tetap jadi riba dalam mazhab Maliki. Sebab tu fokus betul-betul tuan-puan, kita semban bukan mazhab Maliki, kita semban mazhab Syafi'i. Mazhab Maliki memang riba. Jadi di pasaran itu interest dalam mazhab Maliki dan Hanafi adalah riba. Tetapi kita cerita mazhab kita. Kenapa tiba-tiba dalam bab ni yang teringgi sangat nak taklid mazhab Maliki? Orang pelik juga tuan-puan. Kenapa nak paksa kita taklid mazhab Maliki? Tak boleh paksa. Kita mazhab Syafi'i tak boleh paksa mazhab Maliki untuk pastikan kita ni ambil riba. Mana boleh? Mazhab Syafi'i tak riba. Lepas tu Tuan Guru Cicik kata, interest ni hampa jangan makan lah, dah tahu riba. Bagi kat aku dia kata. Orang takut makan interest. Itu orang kata Tuan Guru Cicik sesat. Yang dia tak mengaji itu tak sesat. Tak pernah khatam satu bab riba, tapi tak sesat. Pelik tak tuan-puan? Yang Tuan Guru Cicik ni berpuluh tahun belajar, mengarang kitab risalah riba, mengarang berpuluh kitab. Tuan Guru Cicik ni banyak kitab dia tuan-puan, tapi dihukumkan Tuan Guru Haji Cik Al-Qadahi seorang manusia yang sesat dalam muamalah. Pelik sungguh manusia hari ni. Orang belajar puluh tahun siap keluar kitab riba, boleh dihukumkan sesat. Yang dia haram satu kitab riba pun tak pernah mengaji, tapi dia tak sesat pun. Lepas tu mudah je tuan-puan. Kalau orang yang bermudah-mudah dalam bab riba ni, tuan-puan tanya dia, Pakcik belajar dah lagi? Kalau tak belajar, jangan kita bermudah-mudah menhukum. Ini isu agama. Tersilap hukum, tanggungjawab depan Allah Ta'ala. Baik kita jangan bermudah dalam isu agama. Kita berlapan dada, saya tak tahu riba ke tak riba, saya tak tahu. Saya nak makan pasal saya lah. Tapi nak menghukum, jangan. Kenapa? Kerana kaedah fiqahnya, peraturan agamanya, sebelum menghukum pastikan tahu dulu. Tidak, dia tak keluar hukum. Mana boleh main redah aja hukum haram, main redah aja sunat, main redah aja wajib. Tak boleh. Dia bukan boleh bermudah-mudah dalam hukum. Dia ada cara dia, barulah keluar hukum. Dia panggil taswir. Taswir dulu, praktisnya macam mana, matching pula dengan makna, tengok pula syarat riba, barulah hukum riba. Jadi dia punya disiplin ilmu tuan-puan, dia kena tahu makna riba, dia kena tahu syarat untuk dihukumkan riba. Bagaimana syarat riba? Kena tahu. Syarat riba mesti syarat pertama disyaratkan akad. Yang kedua, yang pertama mesti akad. Yang kedua syarat apa? Yang keduanya syarat dinyatakan manfaat dalam akad. Yang ketiga syarat apa? Manfaat itu mesti kembali kepada mukrib, orang beri hutang. Kalau kembali pada orang lain, tak jadi riba. Berapa? Mesti cukup syarat itu. 3 syarat cukup dihukumkan ribal qardi. Itu panduan ilmu, disiplin ilmu untuk keluarnya hukum riba. Hari ni mudah, interest riba, tu je tahu. Ustaz beli kereta riba, sedap dia hukum. Dia kena beli cash tuan. Memanglah baguslah beli cash lah, duit banyak, beli cash lah jadi cantik, jangan duduk berhutang. Islam tidak menggalakkan berhutang. Tapi kalaulah kita terpaksa berhutang, rumah tak ada duit 1 juta, tak ada duit 500k, tak ada duit 300k, kena terpaksa berhutang, dibenarkan berhutang asalkan jangan terlibat dengan riba. Kita beli rumah melalui kaedah tuan-puan jual beli hutang. Beli dengan pemaju. Bank beli dengan pemaju 300,000, bank jual kepada kita 450,000. 150,000 itu profit, bukan riba. Kenapa? Kerana akad yang bank berinteraksi dengan kita bukan hutang. Kita tak berhutang dengan bank 300k bayar 450k, tidak. Kalau itu memang riba, kalau syarat dah lengkap. Tetapi bank ni tu dia ambil 150 kerana institusi bank di negara kita dan negara-negara mana pun, dia bukan institusi mengambil kebajikan, tapi dia institusi berorientasikan keuntungan. Sebab itu dibenarkan dalam muamalah akad untung
pilih akad untung. Apa dia akad untung? Akad jual beli hutang. Beza dengan berhutang. Itu pun kena panjanglah cerita tuan. Panjang dia punya perbahasan, nak boleh tuan-tuan faham apa beza berhutang dengan jual beli hutang. Itu pun pening lama juga. Saya biasa bersembang dengan kawan saya ustaz lah. Dia kata tak boleh berhutang. Saya kata bukan berhutang ni, jual beli hutang. Tak berhutang tak boleh. Jual beli hutang. Dia duk nampak berhutang juga. Jual beli hutang. Nampak tak? Pening juga tu tuan. Itu sama-sama mengaji tu. Apatah tak pernah mengaji tuan, jangan salih tembak apalah. Jual beli hutang dengan berhutang. Berhutang tak boleh kalau akad disyaratkan lebih. Tapi jual beli hutang, kita berjual beli dengan bank jual kepada kita dengan harga 450k rumah tadi. Secara apa? Secara hutang. Bayaran bulanan. Lebih itu profit, keuntungan bank, bukan riba. Tu. Habis tuan. Dah kita nak berhenti dah tuan. Dan tu penggan terakhir tu. Sebab tu kita akan sambung bulan depan. Dan lagi kaedah formula lagi. La yajuz itu dikatakan pada perbuatan yang bukan ibadat dan bukan akad, maknanya haram, berdosa. Ni yang kedua tadi dia ulang balik. Mana contoh tuan-puan? Seperti dikata tiada harus dibunyikan muzik. Apa maksud tiada harus? Bukan tiada sah ni. Yang tiada sah akad dengan ibadat. Tapi lain daripada muzik, lain daripada akad dan juga lain daripada ibadat, dia bukan makna tak sah, dia makna haram. Kalau akad dengan ibadat, makna dia dengan maksud dia tak sah dan tiap-tiap yang tak sah itu haram. Tapi kalaulah bukan ibadat, bukan akad, dia bukan jadi tak sah, dia haram terus. Tak boleh dengan mana haram. Bukan tak boleh dengan mana tak sah dan haram, tak. Dia dengan mana haram. Mana contoh dia tuan-puan? Contoh dia begini, ada dua. Dia bagi satu sini. Kalau tuan-puan ingat tadi, akad qardi yang saya bagi contoh tadi, akad yang mensyaratkan bayar lebih. Dalam hutang. Dalam perjanjian. Tiba-tiba tuan-puan dalam perjanjian dia tak sebut bayaran lebih, tapi dia sebut di luar. Maksudnya dia memeras ugup dengan cara lain, dengan cara yang tidak sebenar. Macam mana cara dia tuan-puan? Cara dia meletakkan interest yang tinggi untuk mengambil kesempatan bagi orang yang terdesak. Ini haram Islam bagi ni. Tapi dia tidak buat melalui riba. Macam berlaku hari ni tuan-tuan. Hari ni dalam mazhab lain interest yang tinggi, riba. Dalam mazhab Syafi'i haram, tapi bukan riba. Walaupun bukan riba tetap haram. Kenapa? Dia mengambil duit orang lain dengan cara yang tidak sebenar. Dia meletakkan interest sampai 3.6%, 4%. Kita oleh kerana keperluan kita tuan terpaksa beli juga, ambil juga walaupun interest tinggi. Haram, ya, tetapi bukan riba. Kenapa termasuk haram? Mengambil duit orang dengan cara yang bukan hak. Apa maksud bukan hak? Dengan cara yang tidak dibenarkan oleh syarak. Kalau nak ambil keuntungan, ada cara benarkan. Buat jual beli hutang. Walaupun keuntungan tinggi, dia reda, tak haram. Contoh tuan-puan, dia beli motor ni tuan-puan, cash. Dia beli motor cash 10,000 saja. Tapi dia jual tuan-puan 16,000. Dia ambil 6,000 keuntungan. Lebih daripada 50% keuntungan. Boleh ataupun tidak? Kita kata kalau aku cash 10k je, bayar jual beli hutang dengan dia sehinggalah 5 tahun, 6,000 dia bedal. Haram tak haram? Sedikit pun tak haram. Kenapa? Kerana dia dah setuju untuk terima jadi barang ini dengan harga 16k secara ansuran. Maka dia tak boleh maka syarak tidak menhukumkan haram. Tak termasuk memeras ugup. Yang kata memeras ugup ini tuan-puan, yang kata mengambil benda yang tak hak ini, dia tak pilih mana-mana akad. Dia ambil interest, tetapkan tuan-puan, setiap pinjaman peribadi dan sebagainya itu
dengan menetapkan interest yang tinggi di sebalik kesusahan orang. Riba tak, mazhab Syafi'i tak riba. Maliki ya riba, Hanafi ya riba, tapi Syafi'i walaupun tak riba haram kerana mengambil cara yang tak dibenarkan. Apa hukum cara dia? Tak harus. Maksud apa? Haram. Itu beza tuan-puan nak tahu formula. Tak harus, haram. Ada yang ibadat dan akad tak harus dengan mana tak sah dan haram. Itu cara untuk kita memahami perkataan ataupun dipanggil nas di dalam kitab. Di sini dia bagi contoh lain tuan-puan. Seperti dikata tiada harus dibunyikan muzik, haram. Haram dibunyikan muzik dan serunai, dan tiada harus mendengarnya. Dia haram mendengar muzik yang tidak dibenarkan oleh agama. Mereka kompam lah. Wallahu a'lam. Sebab wajib mandi. Itu topik baru tuan-puan. InsyaAllah topik ni kita masuk bulan depan, selepas ada lagi lah belum Idul Adha ni. Ada satu lagi kan? Tak silap minggu keempat. Ya, minggu keempat terakhir sebelum Idul Adha ni tuan-puan, sebelum kita raya Kurban. Ada satu lagi tajuk, ada satu lagi kuliah kita, insya-Allah kita boleh sambung sebab wajib mandi. Itu tajuk baru tuan-puan. Kita akan masuk tajuk baru, sebab wajib mandi. Kemudian kita akan belajar tata cara mandi, tata cara mandi wajib, sama je tata cara mandi sunat. Kemudian tayamum, barulah kita masuk sembahyang. Agak jauh lagi untuk dengar topik sembahyang kita, sebab kitab kita ni dia panjang, dia detail. Tayamum tak habis lagi, banyak lagi. Lepas tayamum tu barulah kita nak masuk panggil apa, sembahyang. Okey, ada soalan tuan-puan sebelum kita break? Ada dalam 20 minit seperti biasa, kita break 20 minit untuk kita minum. Kalau ada soalan boleh ada. Oh, najis pun belum lagi. Topik najis, tata cara membasuh najis pun belum lagi. Jawab banyak lagi tuan-puan sebelum nak masuk solat tu. Tapi kitab kita ni jangan bimbang tuan-puan. Gaya bahasa dia agak berbeza, agak unik berbanding dengan kitab lain. Dia tak susun macam kitab lain. Dia serentak itu dia dah masuk semua topik. Dia masuk semua topik. Serentak tu dia dah masuk semua topik. Dia tak susun macam kitab lain. Dia bincang bab solat, tapi dia masuk serentak dalam bab solat itu, bab bersuci, bab mandi, bab wudu. Kalau kita lain tuan-puan tengok, dia akan asingkan kategori pertama tata cara bersuci, kategori kedua itu sembahyang. Tapi kita tak. Dia serentakkan. Dia bincang bab sembahyang, tapi dia masukkan semua dalam syarat sah sembahyang itu bersuci. InsyaAllah kita break tuan-puan dalam seperti biasa 20 minit. Kita akan sambung pukul 11 tuan-puan. Kita akan sambung pukul 11 pagi, jadi 20 minit lebih lah. 23 minit. Sekarang ni 10.37. Kita break. Kita akan sambung 2 kitab lagi berbaki. Kita akan sambung pukul 11 pagi tuan-puan. Di luar sana hari ni tuan-puan, kita ada jualan buah, acar buah. Kita bawa acar buah. Kalau tuan-puan berminat boleh cuba, boleh try dulu sebelum beli. Kalau berminat baru beli. Ini salah satu inisiatif kita untuk bantu saudara orang tua kita. Dia ni orang pakar lah dalam bidang masakan, lama dia masak. Oleh kerana dah tua tuan-puan, untuk survive dia ni tak buka kedai lagi. Sekarang ni dia buat acar buah dan kita tolong pasarkanlah. Wallahu alam. Acar buah fresh tuan-puan, jangan bimbang. Saya dah bagi tahu kepada dia, saya kata saya boleh jual dengan syarat memenuhi piawaian sihat. Tak masuk cuka, tak nak. Kan acar buah biasa kan dia masuk cuka kan, dan buah itu mesti fresh. Dia punya cara buatan dia pun kita tak nak masuk bahan pengawet, bahan perasa, tak ada. Itu kita punya piawaian kita. Kalau tidak saya tak jual lah. Saya kata kalau saya nak bantu boleh, dengan syarat produk itu menepati produk yang bagus. Jadi dia tak masuk bahan perasa, dia just bawang, serai, halia, kemudian dia goreng, masak dia punya tu, kemudian dia masuk buah, 9 jenis buah.
Buah tu pun kita pilih juga. Ada buah yang kita tak nak, memang kita tak jual lah. Wallahu a'lam. InsyaAllah dari segi baguslah, tak adalah sehat. Sehat tu ambil buah biji tu dah masuk bawang, dah masuk minyak. Tak boleh lah nak kata natural ke mana. Jangan kata ustaz ni bohong ni, ini dah masuk bawang, masuk minyak, nak natural macam mana? Kita tak adalah natural. Okey, bismillah. Wallahu a'lam. Kita sambung sekejap lagi.